Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang dan ruang untuk sama-sama kita boleh bawa diri masing-masing dan kita diketemukan di satu tempat yang sangat mulia di atas muka bumi, iaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan tentang Ramadan yang kita akan jumpa lebih kurang seminggu lagi. Jadi kita membicara satu dua perkara yang bila mana kita masuk di bulan Ramadan nanti, kita masuk dengan penuh ilmu yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan jika ada sesuatu yang menyebabkan kita tak boleh kelebihan Ramadan, maka kita buat cepat-cepat, kerana benda-benda ni akan menghalang kita daripada memperolehi pahala yang begitu besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi rakan-rakan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila masuk saja bulan Ramadan, makhluk-makhluk di langit, iaitu para malaikat, bidadari dan Allah Subhanahu wa taala, dia orang ni menghiaskan syurga. Dia comel syurga dan dibubuh bau-bau supaya semerbak harumnya bau syurga ni melipah mari ke muka bumi untuk memberi galakkan, untuk memberi dorongan kepada manusia supaya beramal pada bulan Ramadan. Jadi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sampai bulan Ramadan, Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikat yang jaga neraka, "Hei Malik, tutup pintu neraka." Allah memerintah kepada malaikat yang menjaga syurga, "Hei Ridwan, buka seluah-luahnya pintu syurga." Dan apabila sampai bulan Ramadan, ada satu malam yang kita panggil malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Jibril, "Wahai Jibril, bawa sebanyak mungkin para malaikat yang ada atas langit turun pergi tengok umatku di atas muka bumi, maka rahmatilah mereka. Kalau hak berdosa, ampunkanlah dosa mereka. Kalau hak sakit, sembuh-sembuhkanlah mereka. Kalau hak susah, senang-senangkanlah mereka pada malam tersebut." Cuma ada beberapa jenis manusia, kita pakat bincang, kita pakat tengok, manusia-manusia ni dikecualikan. Allah Subhanahu wa taala menyebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kelebihan yang diberikan pada malam tersebut melebihi 1000 bulan. Umpamanya siapa yang baca Quran pada malam tu, samalah dia baca Quran pada bulan lain, sama dengan 1000 bulan. Orang yang semaya pada malam tersebut, samalah dia semaya 1000 bulan di bulan lain. Dia besarnya malam tersebut. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Lalu turun sekalian para malaikat yang diketuai oleh roh. Roh ialah malaikat Jibril alaihissalam. Turun ke muka bumi, cari kat mana orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari kat mana orang duk semaya mendengadak Allah Subhanahu wa taala. Cari mana orang duk baca Quran memohon restu kepada Allah. Maka sampai waktu subuh, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Benda ni berlangsung hinggalah sampai waktu fajar. Bila sampai waktu fajar, malaikat-malaikat hak turun, dia kata, "Jibril, cerah dah kita ni. Cerah dah kita ni. Lagu mana?" Jibril kata, "Klik." Klik. Tahu dah klik. Berapa nama kita buat mari pada malam ni? Jibril kata, "Tuhan wi belaka dah kecuali 4 jenis manusia."
Empat jenis manusia hak kamu kita tengok tadi, mereka ni tidak mendapat restu Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain daripada empat jenis manusia ni, orang ni telah mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala jika dosanya tidak melibat manusia. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ketagih arak, orang ni tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun malam Lailatul Qadar. Hak ni terkecuali daripada malaikat hak wak turun salam sejahtera tadi. Jadi mohon-mohon kalau orang terlibat dengan penagih arak ni, tinggal-tinggal supaya masuk bulan Ramadan nanti kita tak menjadi orang yang rugi. Kerana malam tersebut sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila kita sebut pasal arak ni, kita nak ceritalah sikit. Zaman dulu Nabi sebut arak kan. Yang arak ni berapa dia? Arak ni ialah kullu muskirin khamrun. Setiap benda yang menyebabkan jadi mabuk, buat pisah nak jadi mabuk, benda tu adalah arak. Buatlah jenis debu ke, jenis air ke, jenis pe ke, jenis hasak ke, kalau dia memabukkan, dia dikategorikan arak. Maka orang ni walaupun malam Lailatul Qadar tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tengok dalam satu hadis Nabi, kita tengok dalam satu hadis Nabi, apa Nabi kata berkaitan dengan arak? Nabi kata Allah melaknat. Laknat ni kita faham lah. Nah, kalau bahasa mudah-mudah kan, Tuhan sumpah. Tuhan sumpah. Kalau dia sumpah Tuhan kan nak hidup mana lagi dah. Tuhan sumpah hak berkaitan dengan arak ni 4-5 jenis. Yang pertama pembekal. Pembekal Tuhan sumpah. Yang kedua pengedar. Yang ketiga hak jual akad. Yang keempat hak yang menyediakan daripada awal lagi kilai tu. Yang ketiga orang hak tukar akad. Yang keempat tukar minum. Dan banyak lagi lah hak berkaitan dengan benda ni. Semuanya disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ni pada malam Lailatul Qadar tidak dapat mengampuni daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana dah kita faham dah benda ni yang menyebabkan kita rugi pada malam Lailatul Qadar, tinggal-tinggal lah. Walaupun bahaya tu tadi mendapat untung yang begitu banyak kepada kita, untung banyak nak buat berapa dia? Sebab di akhirat esok-esok masuklah apa tu, bila kita masuk dalam lubang kubur, bukan duit yang meluahkan kubur kita. Tak apa ustaz, hamba duit banyak, hamba nak buat selok kubur hamba, selok tanah nak buat kubur dia. Tak jadi luah kubur. Kubur tidak akan menjadi luah dengan sebab kita gali. Kubur akan menjadi luah dengan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita gali luah, kalau kita berdosa deraka kepada Allah, kubur akan hempek juga. Jadi nak sayang berapa duit yang begitu haram, terutamanya hasil daripada arak ataupun apa-apa benda yang dikategorikan sebagai arak, yang tidak akan mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala walaupun malam yang begitu mulia, malam Lailatul Qadar. Ni golongan yang pertama disebut oleh Jibril kepada malaikat-malaikat tadi. Jadi malaikat-malaikat tadi kata tak apa, beres kita tata caralah ni. Dan golongan yang kedua ialah orang-orang yang deraka kepada mak ayah. Orang-orang yang deraka kepada mak ayah, mereka ni juga tidak akan mendapat pengampunan walaupun malam yang begitu hebat, malam Lailatul Qadar. Jadi siapa-siapa yang masih hadir lagi mak ayah, yang masih ada mak ayah lagi, maka mohon-mohonlah jika berlaku kadah kau kilah kau sikit sebanyak, pergi mohon maaf. Sebab pada malam yang begitu agung, sia-sia saja puasa kita. Puasa kita sia-sia saja kerana kita tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mak ayah ni, hamba nak sebutlah sikit kan. Untuk mak ayah ni, dia ayat Quran ada 2-3 pasal. Ada 3 pasal ayat Quran. Ada 3 kapuh. Kalau bahasa kita buat kita tinggal dia tak jadi kerja. Yang pertama, kalau kita taat kepada Allah, kita hormati Allah, kita sembah Allah, tapi kita deraka ke mak ayah, tak jadi kerja. Tak jadi kerja. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Aku bersumpah, aku telah buat satu ketetapan, jangan kamu sembah kecuali aku, kata Allah.
Setelah kamu sembuh aku, buat baiklah kepada ibu bapa. Tuhan berepek buat sepasih lalu. Kita mengabdikan diri kepada Allah, jangan deraka ke mak ayah. Kalau kita deraka ke mak ayah, sebanyak mana kita semaya, sebanyak mana kita berzakat, sebanyak mana kita puasa, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar pun tak jadi kerja. Ataupun kita hanya puja mak ayah kita, deraka kepada Allah pun tak jadi kerja. Ni pasangan yang pertama. Pasangan yang kedua, wa aqimus solah wa atawuz zakah. Tunaikanlah solat dan berilah zakat. Siapa semaya tak keluar zakat, semayanya tidak diterima. Siapa keluar zakat, semayanya dok, zakatnya tidak diterima. Ni ayat pasal yang kedua. Kemudian hak pasal yang ketiga ialah wa atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dalam masa yang sama, taatlah kepada Nabi. Sebab ada golongan-golongan manusia, dia hanya taat kepada Allah tapi melekeh-lekehkan Nabi. Orang kata ni hadis Nabi, Allah dapat ke hadis bukannya Quran. Hanya buat lagu tu. Dapat ke hadis bukannya Quran. Jadi dia telah melekeh-lekehkan Nabi. Dia hanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi tidak taat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hak ni pun tak pakai kerja. Ataupun puja Nabi berdoa-doa, siapa tak ingat kepada Allah Taala, tu pun tak jadi kerja. Jadi kita tidak nak panjang sini. Hak kita naknya pada malam Lailatul Qadar. Golongan yang kedua yang tidak dilihat oleh para malaikat ialah orang yang deraka kepada mak ayah. Jadi mohon-mohonlah kalau mak ayah tak ada dah tu, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dosa-dosa kita terhadap mereka diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa-apa yang patut supaya dosa kita diampun. Kalau masih ada lagi, boleh pergi berjumpa. Kalau masih lagi mak ayah ada, boleh pergi berjumpa supaya jangan kita rugi ke malam Lailatul Qadar yang kita akan jumpa pada bulan Ramadan nanti. Dan golongan yang ketiga ialah orang yang memutuhkan silaturahim. Orang yang memutuhkan silaturahim. Jadi hak ni kita biasa sebut beberapa kali. Orang yang memutuhkan silaturahim ialah orang yang baloh anak dengan mak, adik-beradik, pak dara, anak dara. Ni hak apa tu? Baloh hak pesen ni dia panggil baloh memutuhkan silaturahim. Hak ni pun juga tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Lailatul Qadar. Jadi cari-carilah minta maaf. Pak dara kita, anak saudara, pak dara, adik-beradik, pergi cari-cari minta maaf supaya benda ni tidak menjadi berlarut teh sehingga masuk bulan masuk bulan Ramadan, jumpa dengan malam Lailatul Qadar tak jadi kerja juga. Dan yang keempat ialah orang-orang yang baloh sesama Islam. Baloh sama Islam. Hak ni lah hak banyaknya. Sebab adik-beradik, pak dara, mak ayah, jarang orang baloh. Hak baloh sama-sama Islam. Hak baloh sama-sama Islam ni dibenarkan dalam Islam sampai 3 hari. Jadi kalau lebih pada 3 hari, tak tegur siapa juga, masih duk masih muka, maka bila sampai malam Lailatul Qadar, orang ni juga terkecuali daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cari-carilah minta maaf supaya masuk bulan Ramadan nanti kita jadi orang yang akan dirahmati oleh para malaikat. Jadi sebab bila kita sebut baloh sama puak kita ni, kita tidak ada baloh dengan orang Brazil, dengan orang Australia. Kita baloh orang dekat-dekat ni ya. Jadi pergi cari. Pergi sama dia beli KFC boleh sekotak ke, pergi sama dia start motor berung, pergi sama dia. Assalamualaikum. Dia tak tubik, anak dia tubik. Abah mana? Abah ada, disuruh ayat kata tak ada. Suruh ayat kata tak ada. Tak apalah, dah abahmu tak ada kan. Aku nak mari minta maaf. Royak ke abahmu tu, kalau ada dosa-dosa aku dengan dia, minta maaf, suruh dia maaf ke aku. Kalau ada dosa-dosa dia dengan aku, pesan dia. Kata aku maaf belaka dosa dia. Ambil ni KFC sebuku, tak mutu klik. Tak mutu klik, bonus tak klik, dia kata, "Mak, aku ada." Kita pun menatai ni kat dia. Bola menatainya moga nak pergi baik dah. Moga nak pergi baik dah, bola supohnya. Nak royak caranya, macam-macam cara kita boleh buat. Supaya nak mengelak kita ni selamat daripada tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang begitu mulia. Jadi beringat ni 4 golongan manusia yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun malam Lailatul Qadar mereka ni terkecuali daripada rahmat Allah. Jadi kita ingat molek terkecuali daripada pahala 1000 bulan.
terkecuali daripada pahala 1000 bulan. Jadi kita nak cari mana 1000 bulan ni? Yang kita boleh daripada satu malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Baik, jadi rakan-rakan muslimin muslimat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu sebagai mukadimah kita lah. Kemudian kita nak pergilah kepada bab puasa kita ni. Perkataan puasa kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut bahasa Arab dalam Quran kan, dia sebut ada kala Tuhan sebut as-saumu. Macam kita niat kan, nawaitu sauma ghadin. Saja aku berpuasa esok hari. Jadi dalam Quran ada menyebut sauma. Dan kalau kita tengok dalam Quran juga ada Allah Subhanahu wa taala sebut dengan kalimah as-siyamu, makna puasa juga. Sebagaimana Tuhan sebut dalam Quran yang berkaitan dengan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tuhan guna kalimah as-siyam. Dalam ayat lain puasa juga Tuhan sebut as-saum. Umpama apa yang dikisahkan tentang Sayyidina Maryam, Allah Subhanahu wa taala sebut fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tariyanna minal bashari ahada fakuli inni nazartu lirrahmani sauma. Tuhan sebut sauma. Jadi dua kalimah ni membawa makna puasa, tapi di dalam bentuk yang berlainan. Apa makna sauma? Menahan diri daripada melaku sesuatu. Umpamanya aku malah kecek, Arab kata sauma. Aku malah tengok sauma. Tapi bahasa kalau hak asyam ni merujuk kepada ibadat puasa. Hak kita duk puasa, tak boleh makan, tak boleh kecek banyak, tak boleh tengok macam-macam, tak boleh tengok. Jadi kita tengok kejap lagi lah. Kita tengok kejap lagi berapa maknanya. Cuma menurut ayat secara ringkasnya di dalam Quran, kalau kita jumpa perkataan sauma, itu bukan makna puasa sebagaimana kita hak duk puasa sekarang ni. Dia membawa maksud tinggal daripada melaku sesuatu perkara. Umpamanya apa yang berlaku kepada Maryam alaihissalam kan, berlaku kepada Nabi Isa bila dia balik daripada melahirkan anak. Dia beranak di bawah pokok tamar, dia pun kelik kapung dia. Bila sampai kapung jumpa dengan orang. Bila jumpa dengan orang, dia kata, ya Allah, malunya aku. Allah pesan dia, mu tak sah kecek. Jadi tak sah kecek, Tuhan royak kan? Tuhan kata, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bersumpah di atas nama Allah, aku puasa. Puasa di situ ialah aku malah kecek. Jadi puasa yang ditulis sauma dalam Quran membawa masuk taksir kecek, bukan erti puasa hak kita duk buat sekarang ni. Sementara puasa hak kita duk buat di bulan Ramadan ataupun hari Senin, hari Khamis ataupun mana-mana hari, puasa tu disebut dalam Quran as-siyamu. Sebagaimana ayat yang membaca tadi daripada surah Baqarah ayat yang ke-183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Puasa di sini kita tengok kelimah Tuhan tulis lagu mana? Tuhan sebut as-siyam, artinya puasa daripada terbit fajar hingga tenggelam matahari. Tak boleh buat beberapa perkara yang telah digariskan oleh agama. Dan puasa ni telah difardukan kepada orang sebelum kita. Tuhan raya dah, kutiba alal ladzina min qablikum. Mu tak sah duk urusing lah puasa hak aku suruh mu ni wahai Muhammad. Kata Allah, puasa ni aku pernah beri kepada orang-orang zaman dulu. Jadi ni kalau kita tengok dalam bahasa moden dia panggil ni ayat motivasi. Mu tak sah duk bimbang lah puasa hak aku beri ni. Orang dulu puasa dah, namun kata, ke mati ke puasa dah. Orang dulu puasa dah, Tuhan royak dah. Sebagaimana puasa ni telah pun difardukan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi tujuan puasa ialah la'allakum tattaqun, supaya kamu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan tengok secara panjang lebar sikitlah berkaitan dengan takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadat puasa ni
disebut secara khusus. Apa tujuan, apa matlamat sebalik kita puasa? Untuk melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuba kita tengok kejap lagi macam mana ciri-ciri, macam mana bentuk-bentuk menyebabkan puasa ni boleh menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama nak sebut ayat hak kita baca tadi. Tuhan kata sebelum ni aku widah puasa kepada orang-orang sebelummu. Jadi kalau kita nak tengok puasa orang sebelum kita, puasa yang paling comel ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Ni puasa sunat yang paling comel, iaitu puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Lagu mana puasa Nabi Daud? Seles hari. Seles hari. Kalau setahun ada 300 puluh hari, jadi kira-kira ambil sendirilah hak seles hari berapa banyak. Seles hari tu berapa banyak. Jadi hamba rasa kalau nak kira hak tu, walaupun Nabi kata inilah puasa sunat hak paling comel, jadi rasa-rasa tak berapa ramai nak turut ni. Dah seles hari. Seles hari. Jadi oleh kerana tak berapa ramai nak turut ni, kita ambil hak Nabi hak biasa-biasalah. Puasa sunat yang comel ialah Senin Khamis. Senin Khamis dan hari-hari putih. Hari 13, 14, 15 boleh mengambil. Ni hari-hari yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi rakan-rakan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menegahkan di sebalik ibadat puasa untuk melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah. Nak melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cuba tengok gapo dia ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan kenapa kelimah takwa ni diutarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab puasa supaya menjadi rebutan kepada kita. Kalau kita tengok dalam ayat lain, takwa inilah menjadi titik tolak perbandingan seseorang manusia di sisi Allah Taala. Tuhan tak tengok harta kita, Tuhan tak tengok rupa parah kita, Tuhan tak tengok keturunan kita, Tuhan tak tengok jawatan kita. Yang Tuhan tengok hati dan ketakwaan seseorang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan tengok rupa tak adil lah. Tuhan tengok rupa tidak adil. Kalau Tuhan tengok harta benda pun tidak adil. Sebab tu Tuhan pilih untuk tengok ketakwaan. Orang miskin boleh jadi takwa, orang kaya boleh jadi takwa, orang comel boleh jadi takwa, orang tak comel boleh jadi takwa. Ni keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan tengok comel, nyanyi Sayyidina Bilal bin Rabah, bibi muluk ada kali 3-4 eci. Orang Afrika. Itu bukan negro 7 guru, 8 guru. 12 guru bukan dia. Tapi semasa peristiwa Isra' Mi'raj, ketika Nabi dibawa ke syurga, Nabi sapa di syurga bersama dengan Jibril. Nabi tanya, wahai Jibril, aku dengar macam Bilal jalan dalam syurga. Jibril kata, memang itu adalah suara tapak kaki Bilal yang berjalan. Kalau nak banding tua dengan kita comel puak kita tak rasa. Tapi nak rakyat inilah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tidak tengok parah rupa, Tuhan tidak tengok harta benda, Tuhan tengok hati, dan di hati itulah lahirnya takwa. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kamu, ada laki ada puan, kan? Dan dijadikan berbagai-macam bangsa, Sia, Melayu, Cina, India, macam-macam bangsa. Wa qabaila, dan macam-macam keturunan pula, dan ada Dayak, ada Melayu, ada Iban, ada Kedaton, macam-macam pula. Li ta'arafu, tujuannya supaya kita boleh kenal. Ni rupa orang putih, ni rupa orang Arab, ni rupa orang Melayu, ni rupa orang Cina, supaya kita kenal mengenali. Ada hak miskin, ada hak kaya. Gapo hak Tuhan nak tengok? Inna akramakum indallahi atqakum. Kehebatan seseorang kamu, kedudukan seorang kamu, kemuliaan seorang kamu di sisi Allah adalah ketakwaan. Jadi untuk mendapat takwa, salah satu cara ialah dengan ibadat puasa yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan sekalian umat dia. Jadi kita ambillah peluang semasa boleh puasa ni untuk mendapat ketakwaan.
Cuma syarat macam tadi lah. Kalau bahasa hak terlibat dengan arak, tinggal barang tu. Hak baloh anak beranak waris waras, pergi baik. Baloh waris waras pergi baik. Baloh dengan sarung kerobat pergi baik. Baloh dengan jiran pergi baik. Deraka mak ayah pergi minta maaf. Supaya kita nak benda ni lah. Nak benda ni kita akan jadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadat puasa yang kita akan langsungkan lebih kurang seminggu lagi. Jadi ketakwaan ni kita tengok sebutnya mudah. Takwa kalau kita aja to qaf wa alif maksurah. Takwa 4 ekor. Tapi nak buat tu payah. Kalau buah mudah. Takwa ni payah. Hak ramanya buah lah. Tak buah pakat buah. Hak pakat buah ramah. Hak takwa ni payah. Jadi kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Ciri yang pertama ialah al-khawfu minal jalil. Tanah dalam hati, tanah dalam dada, rasa takut kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Kalau kita puasa, kita duduk sore-sore, jangan buka walau orang tak nampak sebab Tuhan nampak. Tu ciri takwa. Bapa puasa, orang ramai. Lepas tu tak ada orang aku buka, tak jadi puasa lagu tu. Itu bukan puasa yang mendatangkan takwa. Jadi bapa kita tak buka puasa walaupun kita duduk sore orang tak tengok, sebab kita tahu Allah sentiasa mengiringi kita. Allah sentiasa melihat kita. Tu nak royak ketakwaan yang lahir daripada puasa. Jadi ciri yang pertama beres. Ciri yang kedua kata Sayyidina Ali, wal amala bitanzil, dan beramal mengikut sejarah apa yang diajar oleh Al-Quran. Hak Quran kata haram, mu kena kata haram masa mu puasa. Hak Quran kata halal, mu kena kata halal masa kamu puasa. Dan hak lebih comel lagi, lepas puasa pun teruskanlah. Nak royak gitu. Jadi kalau boleh puasa, Quran kata jangan nipu, kita pun nipu. Tak jadi orang puasa lagi tu. Sebab ciri takwa yang kedua tak jadi, kita tidak beramal dengan ayat Quran. Dan yang ketiga kata Sayyidina Ali, wal qanaatu bil qalil. Ciri orang takwa yang ketiga ialah orang yang ada rasa puas dengan rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tak banyak mana. Walaupun tidak banyak mana, tapi dia rasa puas, dia rasa redha, dia rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap rezeki yang diberikan. Jangan duk berungut. Aku cakap semaya dah Tuhan ni, tak bui-bui rezeki. Tu orang tidak takwa. Sebab dia tidak bersyukur di atas nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang puasa kena ada barang ni. Kena ada bagian ni, iaitu berpuas hati walaupun harta yang kita dapat tu adalah sedikit, kerana dia mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak beri banyak, Tuhan tahulah tu. Sebab kita ni jenis tak boleh pakai banyak. Belana-lana orang kaya Tuhan beri tu. Sebab Tuhan tahu dia pemurah. Kita kena kut bang buat berapa. Seumpamanya lagu tu. Dan yang ketiga kata Sayyidina Ali, wasta'dadu liyaumir rahil. Ciri yang keempat untuk orang yang bertakwa ialah dia sentiasa buat persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia yakin satu hari dia akan balik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau balik dalam bab puasa hak kita duk bincang, gapo dia buat? Dalam boleh puasa dia sentiasa baca Quran. Dalam boleh puasa bagi-bagi mereka yang kaya menderma harta benda yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa boleh melaksanakan 4 ciri ni ketika dia berpuasa, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ayat dalam bab puasa tadi. Baik, jadi rakan-rakan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, amat nak sebut sikit lagi dia kehidupan kita manusia ni, kita kena ingat kehidupan kita manusia. Amo dengar Datuk Peti comel dia buat perumpamaan. Kehidupan seseorang manusia kena ada 2 garisan. Yang pertama garisan menegak naik ke atas, ni hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua garisan mendatar gini, ni hubungan kita sesama manusia. Hak ke atas hablum minallah, hak ke bawah hablum minan nas. Kedua-duanya jangan belok, jangan putus. Kalau putus hak manusia lurus selalu. Kalau kita tengok zaman dulu orang-orang tua dia buat dinding dia buat daripada buluh. Buluh tu dia bos lara molek, dia anyir molek. Kita tengok lagu mana masa nak anyir buluh tu, ada hak cacah, ada hak meletai. Kalau cabut hak cacah, belebok luruh hak meletai tu, dia tak akan lekat.
Nah, gitulah hubungan kita kalau baik dengan Tuhan, tak sama dengan manusia, hak cacat tak akal kat. Kalau kita hanya baik dengan Tuhan, kita tak ada hak tepi, tak akal kat. Nah, kita tengok baju kita tu, baju benih-benih baju kita kan, ada kadah gitu ya, baju kita ada hak naik kat tu, ada hak turun kat tu, cuba tarik sorak hak cacat tu, gelonggu lalu. Nah, dia akan gelonggu. Jadi hubungan kita dengan Allah nak kena jaga. Sebab itulah awal-awal itu hamba pilih tajuk untuk kita baca, tajuk istighfar. Jadi insya-Allah hak negak beres dah buat kita. Lah ni kita jaga hak kau ni pula ni. Hak kau ni, hak kita sesama manusia. Jadi hak sesama manusia ni bila kita puasa jaga molek. Jaga molek, sebab kalau kita tak jaga molek maka puasa kita akhirnya hak Tuhan kata untuk mendapat takwa tiba-tiba boleh muka lain. Sebab tu dalam bab puasa banyak patah lagi dia. Ramai orang jaga, ramai orang berhati-hati bimbang takut puasa dia batal. Bapa mutak koma sekali koma ambil semaya, takut batal puasa. Takut batal puasa. Tapi tidak ramai orang bimbang takut pahala puasa dia hilang. Tak cara mana tu? Gong habis orang nyonya. Habis orang nyonya duk atas orang boleh-boleh nak tunggu buka puasa. Gunggu habis orang nyonya ke dia. Hak tu tak cara. Tak pasal. Ni tak batal puasa. Batal puasa ustaz royak makan ya, ni tak makan. Hak membatalkan puasa tu ramai orang tahu. Hak membatalkan pahala puasa ni tak ramai orang jaga. Amo nak bawa beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok gapo kata Nabi berkaitan dengan seseorang yang puasa yang boleh menyebabkan ibadat puasa dia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun satu sen. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ada dalam riwayat Bukhari. Kata Nabi, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa-siapa yang tidak tinggal berkecek huduh, berkecek menipu, kecek belawak, kecek banyak, sukaria, gua senda yang tidak mendatangkan faedah. Wal jahla, tak tahu gapo hak dia berkecek tu. Nak ayatnya berkecek tak tahu kata bergapo. Kecek banyak. Mengopaklah bergotulah bergonilah, tak perlu kita ayatlah. Nak ayat kata bagai tak comel. Jadi kalau lagu itulah suasana seseorang yang berkuasa, mulutnya dia tak jaga, jaga daripada tak makan, jaga daripada tak minum, tapi mata luliah-luliah, telinga luliah-luliah, mulut kecek koksik, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillahi hajah, Tuhan tak perlu sikit rapuk mu tak makan tu. Tuhan tak tengok, Tuhan tak pandai, Tuhan tak nilai. Walaupun mu tak makan daripada subuh sampai kau mengorik, walaupun mu tak makan tak minum daripada subuh sampai kau mengorik. Kata Nabi, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu, tidak ada nilai di sisi Allah walaupun dia tidak makan, walaupun dia tidak minum sampai kau mengorik start subuh. Maknanya tidak ada pahala puasa dia berjenak-jenak begitulah. Sebab itulah dalam satu hadis lain amo nak sebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab kecek kira ni, terutamanya hak boleh puasa kita nak masuk ni lah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan ada dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis daripada sahabat Nabi Abi Sa'labah. Dia kata Nabi pernah sebut, Nabi bersabda, Inna ahabbakum ilayya wa akrabakum minni fil akhirah mahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku sayang di kalangan kamu, kata Nabi. Orang-orang hak Nabi paling sayang, bukan saya, paling sayang. Ahabbakum, orang yang paling aku sayang, kata Nabi. Sesungguhnya orang yang paling aku sayang dan di akhirat esok-esok dialah paling dekat denganku. Duk berepek dengan Nabi. Kita bandinglah dah. Duk berepek dengan Nabi di akhirat esok-esok. Kita atas dunia ni boleh duk berepek dengan YB pun Allah kembali tu. Tak kenal dah saing. Saing lalu belum. Siapa tahu? Pria tahu. Padahal duk saing. Tapi kerana kita duk berepek dengan YB. Kalau duk berepek dengan PM lagilah. Di akhirat esok-esok bukan dengan YB kita duduk ni. Kita bukan duk berepek dengan PM ni. Kita duk berepek dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Nabi Muhammad ni?
Nabi Muhammad ni seorang bulu api neraka tak makan. Maknanya kalau duduk berepek dengan Nabi pah kita tak masuk neraka. Jadi siapa dia yang kan Nabi kata orang hak duduk dekat dengan dia, hak dia sayang di akhirat esok-esok, iaitu orang yang juruh mahasinukum akhlaqa, orang yang berperwatak ke comel. Jadi kita boleh payah sendirilah orang juruh lagu mana. Nipu ngatak nipu mana juruh, kata oh nipu juruh tak, bukan dia tu, otak nipu tu juruh. Nah, mana kita faham. Jadi kita tak nak ulah banyak, kita nak hak yang kedua ni. Sebab ni berkaitan dengan tajuk. Kata Nabi, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah masawikum akhlaqa, dan ketahuilah orang yang paling aku benci di kalangan kamu, kata Nabi. Nabi ni jaga nak kecek huduh gini. Nah, ambo ni masa dia lah. Nah, Nabi jaga dia nak kecek gitu. Cuma Nabi nak royak, ada juga manusia hak dia benci. Orang yang paling aku benci, kata Nabi, dan dia ni di akhirat esok-esok jauhnya duduk padaku. Jadi kalau jauh duduk dengan Nabi, kita boleh bayar lah. Nabi tak duduk dalam neraka, Nabi duduk dalam syurga. Jadi kalau hak duduk jauh dengan Nabi tu, maksudnya duduk situlah. Nah, duduk di sebelah lagi tu. Kata Nabi, musawikum akhlaqa, orang yang perangai huduh di kalangan kamu. Lalu sahabat-sahabat macam fuak kita lah, sahabat meminta penjelasan. Rasulullah, lagu mana hak perangai huduh ni? Lagu mana hak perangai huduh? Sebab perangai huduh ni banyak. Dia duk puak-puak makan orang lalu tak tahu. Tu pun perangai huduh juga. Kau termasuk kau ni. Terpaksa Nabi hurai. Terpaksa Nabi hurai perangai huduh yang dimasukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ada 3 ciri manusia. Yang pertama, as-sarsarun, orang yang kecek banyak. Orang sebutir dia 10 patah. Nah, bro kita nak tobek sebutir, bro hak dia. Nah, kalau kita biasa tengok cerita Piramli kan, cerita Cikgu Murni tu, buah pendek tu, masa nak pergi minta natu tu dah. Tak ada kawan tu nak kecek bro, siapa kena katuk mulut. Tu perangai lagu tu. Yang pertama, kecek banyak, tak tahu kata kau berapa. Orang nak menyapuk tak ada, duduk dengar awah dia je. Yang kedua, kata Nabi, wal mutafaihikuna, dan hak dia kecek tu bukan benda yang boleh pegang butir. Kebanyakannya melara ke orang. Melara ke orang. Dan yang ketiga, kata Nabi, wal mutasyaddikun, dan bila orang menyapuk dia jeh belaka. Dia jeh belaka. Bawi pandangit aku tahu dah. Bawa royak ni tak tahu royak lah, mu aku betul yang mula. Ni golongan ni. Jadi hak kita nak sebutnya berkaitan dengan puasa, maknanya ni dalam bab kecek. Jadi kalau orang kecek hak lagu ni, minta-minta dia boleh puasa ni slow-slow sikit. Slow-slow sikit, anyu-anyu sikit, supaya puasa kita tidak kehilangan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Nabi kata, rubba shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa ramai, berapa ramai ni bahasa Kuala Lumpur. Kalau bahasa kitanya, ramai berdoa. Kata Nabi, ramai berdoa, orang hak puasa tapi tidak mendapat sesuatu daripada puasa dia. Tidak mendapat sesuatu artinya tak boleh pahala. Lepas tu boleh berapa? Boleh lapar, boleh dahaga. Siapa dia? Hak tadilah hak gunggung 3 jenis manusia tadi. Kecek tak berhenti radu, dan hak dia kecek pula tak ada pedah sikit rabuk, dan bila orang menyapuk jeh selalu. Ni ada golongan manusia lagu ni. Dan kata Nabi, wa rubba qaim laisa lahu min qiyamihi illa sahar, dan berapa ramai berdoa orang hak semaya tengah malam di bulan puasa tapi tidak mendapat sedikit pahala daripada Allah, kerana dia pergi semaya bukan nak tunjuk ke orang. Dia pergi semaya bukan kerana nak tunjuk ke Tuhan, dia pergi semaya nak tunjuk ke orang. Lepas tu boleh berapa? Kata Nabi, boleh mengatuk. Dia pergi semaya sampai pukul 11 boleh mengatuk. Jadi nak royak, inilah hadis yang terakhir yang menceritakan hilangnya, lupuknya pahala puasa seseorang manusia. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam bab kecek. Apa kata Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebelum tu kita tengok siapa dia kat Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar ni salah seorang pada sahabat Nabi yang Nabi cerita ahli syurga belum pada mati. Belum pada mati, Nabi tunjuk atas muka. Nabi kata, Umar, mu syurga. Ni dia kata. Gapo dia kata? Kata Sayyidina Umar,
Man kasura kalamuhu, siapa-siapa yang banyak kecek, kasura saktuhu, maka banyaklah salahnya. Siapa banyak kecek, maka banyaklah hak salah. Nah, sebab kita kecek, kalau tidak niti ke atas kepala orang tak sedap. Nah, hok duk royak gung-gung bak ayah belago. Ayah belago lepas dia pukul atas kepala, dia sepak kat kaki pun dia nak dengar buah begitu. Nah, bila kita buah benda-benda yang melibatkan orang, baru sedap orang dengar. Maksudnya bila kecek banyak, dia akan adalah benda-benda tak comel. Sebab itulah ulama hurai apa yang disebut oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata siapa banyak kecek, banyaklah dosa. Maka ulama hurai. Ulama kata bila banyak kecek, banyaklah salah. Bila banyak salah, banyaklah dosa. Bila banyak dosa, maka nerakalah tempat yang paling comel. Jadi kita pakat jaga. Nah, pakat jaga. Terutamanya bila kita nak masuk di bulan yang begitu mulia, iaitu bulan Ramadan, yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada puak kita macam-macam jenis. Baik, jadi rakan-rakan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi hasil daripada bulan puasa ni banyak benda-benda yang kita boleh manfaat untuk kita menjadi orang yang bertakwa sesama kita manusia. Kan? Sebab bila kita puasa baru kita faham erti lapar. Kan? Erti dahaga. Sebelum ni orang kata wiwi gak kau pakai miskin, yang pandai-pandai tu cari makan. Sebab kita kenyang. Tapi bila kita rasa lapar kata, oh belah ni lapar weh. Nah, kena buat gigi kata demo tu lama dah tak makan. Ada pepatah Melayu kata kan, dia kata berapa tu? Sudah terhantuk baru tergadah dah. Bila kita tepuh dengan suasana baru kita faham. Belum ni orang kata bantu-bantu kata gak budak-budak Syria ni, Allah ramai dah dia pakat tolong. Masuk boleh puasa bila tak boleh makan, oi lapar lagu ni we lapar. Kita lapar daripada subuh sampai kau ngorek. Mereka tu bertahun-tahun dah duk lapar. Nah, jadi kita bukan nak suruh bantu orang Syria jauh-jauh ni, hok kita tepi rumah kita tu. Nah, hok tepi-tepi rumah kita. Jadi benda itulah boleh menjadikan seseorang ni bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hak paling dekatnya hubungan kitanya anak beranak. Dalam boleh puasa kita boleh makan sekali. Nah, ngorek makan sekali, lepas tu bangun sahur pula makan sekali. Kalau boleh tak puasa jarang nak berjumpa. Nah, ayah gaduh dengan kerja ayah, anak gaduh kerja anak, mak gaduh kerja mak. Nah, lepas tu makan suku-suku. Makan berapa dia? Muak kelik sebuku, aku kelik sebuku. Makan suku-suku. Nah, jadi bagian ni akan berlaku di bulan Ramadan. Kita akan makan sekali, makan sekali, duduk sekali, akan mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Dia boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Lepas tu ngaji tetangga pula, hak tu buat kuih ni, hak tu buat kuih ni. Kalau zaman dulu lah ni hak tu tahu buat kuih tu, hak ni tahu buat kuih ni, hak tu beli kuih tu, hak ni beli kuih ni, hak boleh tukar juga. Nah, tak ada masalah. Boleh mengeratkan hubungan sesama manusia dengan jiran tetangga. Jadi benda-benda ni lah yang akan menjadikan kita ni seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian yang keseterusnya lah kan, menagi yang keseterusnya kita tukarlah bab lain, bab takwa beres dah kan. Moga-moga kita mendapat hasil daripada ibadat puasa yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga hubungan kita dengan Allah kan, hak negak ala kata tadi, dan jaga hubungan kita sesama manusia, hak garisan meletai tu, supaya dua-dua ni comel, maka akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih-lebih lagi di bulan puasa. Kemudian perkara yang kedua, rakan-rakan muslimin muslimat, untuk kita puasa ni dia ada syarat dia, ada rukun dia kan. Nak wisah puasa kena Islam kan. Syarat wajib puasa kena Islam. Kalau tidak Islam tak sah, tak wajib. Jadi Islam belaka dah, maka puasalah. Puasalah. Kerana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kamu syirik, maksudnya seandainya kamu ni bukan Islam, membuat baik banyak mana pun, amalan kamu akan hilang. Amalan kamu akan hilang begitu saja, dan kamu akan jadi orang yang rugi. Jadi nak royak inilah dalil wajib puasa adalah Islam. Jadi hak ni kita tahu belaka dah kan. Yang kedua, berakal, balik, mumayyiz. Berakal ni orang cerdik kan, orang cerdik bukan orang gila. Balik orang yang telah sampai umur. Mumayyiz ni orang yang boleh membezakan hak mana comel, hak mana tak comel. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan manusia yang tidak ditaklif, yang tidak diberi pertanggungjawab. Maksudnya kalau boleh puasa tak payah puasa. Yang pertama, orang tidur sehinggalah dia bangun. Dia tak sedar.
Tidur lepas ngorek esok baru bangun. Tak puasa-puasa dia hari tu. Tak apalah tu. Nah, ganti semula lah. Yang kedua kata Nabi, wa anis sabi hatta yahtalim. Budak-budak kecil sehinggalah dia balik. Nah, kalau hak lakinya dia ngigar, dia mimpi. Kalau hak puai dia mari hik. Dan yang ketiga, wa anil majnun hatta yaqil. Dan daripada orang gila sehingga dia betul-betul berakal. Nah, kalau bobo sikit-sikit tak boleh, kena betul-betul berakal. Nah, kalau kita biasa dengar cerita orang gila, kali dulu orang cerita orang gila ni biasanya dekat-dekat dia nak siar, doktor dia suruh cebok air dengan beledi. Kan? Dia tak boleh beledi, dia wiraga hok blobel tu. Dia wiraga hok blobel. Jadi ada seorang tu dia cebok, bila doktor lalu dia kata bila nak penuh doktor cebok dengan kau ni. Doktor kata nak segar dah kali muka ni. Nak segar dah. Doktor pun panggil masuk dalam pejabat. Dia kata, apa mu tak si cebok tadi? Dia kata, mikir kata doktor. Mikir, bagi tu tembuh. Pakar kata kau ni. Dia koyak ke doktor. Doktor kata, berapa kau ni? Ni, wah pinggir dia kata. Dia kata, menata ni gila lagi. Gila lagi masuk mula. Tak boleh puasa lagi waktu tu. Nyetuk kau wah pinggir. Nak koyak, biar betul-betul hilang gila tu baru boleh puasa. Nak koyaknya, syarat sah puasa, syarat wajib puasa yang kedua ialah orang yang berakal. Dan yang ketiga, taharah, suci daripada haid, suci daripada nifas. Bukan suci daripada jimat. Ni kita tak faham dah. Orang yang bersekedudukan suami isteri, malam puasa. Bila bangun nak puasa, tak payah mandi. Tak payah mandi. Niatlah. Saja aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Lepas tu nak mandi bila? Nanti subuh lah. Ada orang tipu. Mu tak boleh tu. Kena mandi. Pukul 12 mandi kawan tu. Berapa mandi? Nak niat puasa. Nak niat puasa tak kena mandi. Sebab syarat dianya suci daripada haid dan nifas. Bukan suci daripada junub. Hak tak boleh puasa ialah orang ada haid ada nifas. Bukan orang yang hadas besar hasil daripada berkedudukan suami isteri. Nak mandinya nanti subuh. Mandi bukan kerana nak niat puasa. Mandi kerana nak maya subuh. Jadi kalau tak pandai tipu saya gitu lah. Baru-baru pening dah. Tipu saya ketar kek kawan tu bangun nak niat puasa. Jadi tak payah. Dan yang keempat, syarat wajib, syarat sah puasanya ialah ada kemampuan berkuasa. Berkuasa ni ulama gariskan beberapa perkara. Orang tua berdoa tidak diwajibkan puasa. Boleh buka. Kalau bahasa gagah, boleh ganti. Tak gagah, pakai bayar fidyah gitu ya. Orang sakit kalau ada harapan nanti segar ganti. Kalau tak segar, orang sakit tak ada harapan segar, boleh bayar selalu. Tak payah puasa. Orang ngandung pun boleh buka puasa, ganti semula. Orang menyusu bersama boleh buka puasa, ganti semula. Ni rukhsah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang mampu tak boleh lah. Macam buat kita tak boleh. Tak boleh. Wajib puasa. Kalau tinggal jadi haram pula. Dan yang kelima, iqamah. Orang yang tidak pergi mana-mana, lawan dia musafir lah. Orang musafir dibenarkan buka. Tidak menjadi masalah, tidak berdosa bagi mereka. Tapi kalau hak tak pergi mana-mana, wajib kalau buka berdosa. Buka berdosa. Dan yang kena puasa pada hari-hari yang telah ditetapkan. Jangan hidup puasa hari-hari yang tidak ada kaitan. Hari hak tak boleh puasa ni ada ni. Yang pertama raya puasa, yang kedua raya haji. Hak ni tidak ada kompromi. Wajib tinggal puasa pada dua hari ni, raya puasa, raya haji. Hari-hari lain walaupun diharapkan bagi orang-orang tertentu boleh. Umpamanya hari Syak. Hari Syak ni sebenarnya haram. Orang tanya hari Syak ni hari lagu mana ustaz? Hari Syak ni ialah hari tengok anak boleh tak nampak. Katakanlah hari ni penyimpan mohon besar-besar dan dia bangun, dia royak, petang ni kita tengok anak boleh. Pakat tengok, dia pun royak malam tu. Anak boleh tidak kelihatan